هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نستودعك ما علمتني فردد إلي عند حاجة إليه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, yang saya kasih Haji Fadil dan juga semua sahabat-sahabat para muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini seperti biasa kita sambung kitab kita, kitab tafsir surah Al-Waqiah. Jadi sebelum tu kita baca dululah sama-sama. Kita baca pada pagi ini ayat yang ke 20 ayat 20. Ayat 20. Mata tak apa nampak. Ayat ke-20 kita baca sama-sama surah Waqiah. Bermula ayat 20 hingga beberapa ayat yang kemudian. Kita baca dulu sama-sama. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebarakatan kepada kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam menceritakan tentang kisah As-Sabiqun As-Sabiqun. As-Sabiqun As-Sabiqun ini ialah golongan yang ketiga, iaitu mereka yang akan terus masuk ke dalam syurga.
tanpa dihisap pada hari kiamat. Ketika mana kita dibangkitkan daripada kubur kita setelah Israfil tiup sangkakalanya, wa yawma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupnya sangkala yang ketiga ataupun yang kedua. Ada ulama, ada setengah riwayat mengatakan tiupan sangkala itu 3 kali. Hadis sahih dari Abu Hurairah, ini disepakati oleh beberapa orang para ulama, di antaranya Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahawa tiupan sangkala itu 3 kali berdasarkan hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada pendapat mengatakan, ada riwayat yang lain mengatakan tiupan sangkala itu 2 kali. Juga hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab, seorang sahabat Nabi. Ini disepakati oleh Ibnu Abbas dan beberapa orang para ulama yang lain. Jadi ada beberapa pandangan berkenaan dengan tiupan sangkala. Ini menunjukkan bahawa Nabi sendiri pun tidak tahu. Urusan kiamat itu terserah kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itulah dalam hadis ada Nabi sebut 3 kali, ada hadis Nabi sebut 2 kali. Nabi sebut ada 3 kali, ada Nabi sebut 2 kali. Jadi semua itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma yang bezanya tiupan yang pertama dengan kedua itu saja. Kalau pendapat kata 3 kali, tiupan yang pertama dengan kedua itu berbeza. Tiupan pertama itu untuk menakut-nakutkan, berlaku kegoncangan alam semesta ini. Langit terbelah, jatuh berserakan atas bumi, lautan dijadikan meluap, badai semua apa yang ada atas darat. Daratan ini Allah Ta'ala jadikan padang jarak, padang terkukuh. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi disamaratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, apa yang ada di perut bumi Allah Ta'ala keluarkan. Jadilah bumi ini padang jarak, padang terkukuh. Walaupun alam semesta ini hancur, musnah, bintang-bintang jatuh berserakan atas bumi, tetapi bumi ini tidak hancur. Bumi ini tidak hancur. Bumi yang kita pijak inilah juga yang akan kita pijak pada hari kiamat nanti, yang akan kita dihimpunkan nanti, yang kita akan dikeluarkan daripada kubur kita nanti. Bumi yang sama. Bukannya Allah Ta'ala ciptakan bumi yang lain ataupun planet yang lain, tidak. Bumi yang sama. Cuma ketika itu kosong, putih, kosong, tak ada apa-apa, macam awan putih. Tiupan yang pertama dan kedua. Tiupan kedua itu barulah mati. Barulah semua mati. Pendapat yang kedua pula mengatakan 2 kali. Tiupan sangkala itu 2 kali. 2 kali itu maknanya apa? Tiupan yang pertama tu sekali terus untuk menakut-nakutkan dan matikan terus. Itu yang bezanya. Adapun tiupan yang terakhir itu memang disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Bila mana semuanya mati belaka. Sebenarnya bila Israfil tiup sangkala itu, ada yang tidak mati lagi, belum mati lagi. Ada. Selepas Israfil tiup sangkala itu, ada 6 benda yang tidak mati. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut bila mana dia tiupnya sangkala, fasa'iqah man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Terkejutlah semua apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, melainkan mereka dikehendaki oleh Allah.
Iaitu siapa dia? Yang tidak mati itu iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat yang menanggung arash, namanya malaikat Hamalatul Arash. Lima malaikat ni belum mati lagi. Dan yang keenamnya ialah ruh orang yang mati syahid. Ruh orang yang mati syahid. Walaupun 6 ini yang belum mati, tetapi dalam kitab, kalau kita buka, kita rujuk dalam kitab, para ulama tidak bahaskan berkenaan dengan ruh orang yang mati syahid. Mereka tidak berani nak bahaskan. Sebab ruh itu kerja Allah. Qul ruh min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad bahawa ruh itu urusan aku. Kamu jangan bicarakan berkenaan dengan urusan ruh. Lalu para ulama tidak berani membahaskan tentang ruh orang yang mati syahid itu. Mereka hanya bahaskan tentang 5 ini sahaja, 5 malaikat ini sahaja yang belum mati. Setelah itu Allah Ta'ala menyuruh Israel, Malikil Maut, pergi cabut nyawa semua malaikat yang lain. Israel pun pergilah cabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil sendiri, dan malaikat yang menanggung arash, Hamalatul Arsh. Bila semua mati, melainkan Israel satu saja yang belum mati. Lalu ketika itulah Allah Ta'ala suruh Israel pergi cabut nyawanya sendiri. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap bernyawa itu pasti mati. Maka pergilah Israel, Malikil Maut, di antara syurga dengan neraka. Maka dia pun cabutlah nyawanya. Dan ketika dia cabut nyawanya, dia menjerit dengan cerita yang amat dahsyat. Seandainya ada lagi makhluk yang masih hidup ketika itu, pasti akan mati kerana mendengar jeritan Malikil Maut yang dahsyat itu. Itulah apa yang diceritakan dalam kitab. Jadi Malikil Maut ini bukan tugas dia cabut nyawa orang sahaja. Malikil Maut juga cabut nyawa jin, binatang semua sekali itu. Malaikat juga sama. Jibril pun dicabut olehnya sendiri, dan Israel juga cabut nyawanya sendiri. Ini memang tugas dia, cabut nyawa. Semuanya mati belaka. Lalu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, di antara dua tiupan, beza di antara dua tiupan, al-farqu baina nafqataini arba'ina. Nabi sebut beza di antara tiupan mematikan semua itu dengan tiupan untuk Allah Ta'ala bangkitkan balik 40. Nabi tidak sebut 40 hari, tak sebut 40 bulan, 40 tahun, Nabi tak sebut. Bila Abu Hurairah menceritakan kisah ini kepada para sahabat, kepada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat lain tanya, adakah Nabi masukkan itu 40 hari? Abu Hurairah menidakkan, gelengkan kepala. Adakah Nabi masukkan 40 bulan? Dia gelengkan kepala. Adakah Nabi masukkan 40 tahun? Dia gelengkan kepala. Dia tidak berani. Ini hadis sahih. Abu Hurairah tidak berani menceritakan benda yang tidak tahu, benda yang dia tidak tahu, yang Nabi tidak ceritakan. Dan Nabi ini hanya cerita apa yang Jibril bagi tahu kepada dia. Nabi sendiri pun tak berani nak cerita lebih-lebih, sebab kiamat ini urusan Allah. Cuma adalah pendapat ulama kata 40 tahun. Di antara dua tiupan itu 40 tahun. Lalu Allah Ta'ala pun selepas itu Allah Ta'ala bangkitkan Israfil. Allah Ta'ala bangkitkan Israfil dan malaikat yang menanggung arash. Kenapa Allah Ta'ala bangkitkan malaikat yang menanggung arash? Kalau Allah Ta'ala bangkitkan Israfil, itu memang kerja dia lah, sebab dia nak tiup sangkala yang terakhir. Adapun malaikat yang menanggung arash itu, ianya sebenarnya menanggung kebesaran, kehebatan Allah Ta'ala. Arash ini ialah lambang keagungan, kehebatan Allah. Maka sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah ala arshis tawa. Sesungguhnya Allah Ta'ala berada di atas arash. Bukan bermakna rumah Allah Ta'ala di arash,
Tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu kita bahawa Allah Ta'ala berada di tempat yang paling tinggi. Makna semua apa yang ada di bawah itu ianya semua di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arash ini sebagaimana yang kita maklum, ianya lapisan langit yang paling tinggi. Langit ini ada 7 lapis. Allazi sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan 7 lapisan langit. Langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya di atas langit ke-7 itu ada lapisan yang ke-8. Cuma kita tidak sebutnya langit. Kita bilang sampai 7 saja. Lapisan yang ke-8 atas langit ke-7 itu namanya Sidratul Muntaha. Atas Sidratul Muntaha, lapisan yang ke-9 namanya Lauh Mahfuz. Adanya Lauh Mahfuz, adanya juga kursi Allah Ta'ala. Dan lapisan yang paling tinggi ialah Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan bahawa Arash Allah Ta'ala itu berada di atas air, tahtal ma'. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut bahawa Arashnya berada di atas air. Dan keluasan Arash itu amat luas. Jika sekiranya kursi Allah Ta'ala itu, ya Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam ayat kursi Surah Baqarah, wasi'a kursiyyus samawati wal ardi. Wasi'a itu makna luas. Wasi'a kursiyyuhu itu kursi Allah Ta'ala. Orang tanya kursi itu apa? Kursi itu kursi lah. Jangan banyak tanya lah. Kursi itu kursi lah. Kursi, tapi bukan sama macam kursi kita. Ada ulama takwilkan kursi itu kekuasaan Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala jelaskan bahawa kursinya saja, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi, seluas 7 patalan langit dan 7 patalan bumi. Luahnya kursi Allah Ta'ala saja yang berada di tingkatan lapisan yang ke-9. Luahnya kursi Allah Ta'ala seluas 7 patalan langit dan 7 patalan bumi. Walaupun begitu, Arash Allah Ta'ala ini besar lagi. Jika nak dibandingkan dengan Arash Allah Ta'ala, seumpama sebentuk cincin diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Masya Allah, tabarakallah. Besarnya Arash Allah Ta'ala. Maka sebab itulah malaikat yang menanggung Arash juga dikatakan malaikat yang hebat. Dan Allah Ta'ala bangkitkan Israfil sekali dengan malaikat yang menanggung Arash. Di ketika itu, pada hari kiamat itu, malaikat yang menanggung Arash Allah Ta'ala ada 8. Samaniyah ada 8. Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran ada 8. Sekarang ni yang menanggung Arash ada 4 saja. Tapi di hari akhirat nanti ada 8. Allah Ta'ala tambahkan lagi kebesaran kemuliaannya. Bila Allah Ta'ala bangkitkan Israfil dan malaikat yang menanggung Arash, lalu Allah Ta'ala pun serahkan sangkakala, lalu Israfil pun letakkan sangkakala di mulutnya. Dia tak tiup lagi, dia letak saja di mulut. Kemudian Allah Ta'ala arahkan semua roh manusia, jin, binatang, malaikat, semua roh masuk dalam sangkala. Abu Hurairah tanya Nabi, sangkala tu macam mana? Nabi kata ianya seperti tanduk. Tanduk, Nabi kata tanduk daripada cahaya. Tanduk lah, macam tanduk kerbau tu, kenapa? Tanduk rusa, tanduk lah kan. Nak suruh mudah faham, tanduk, tapi ianya daripada cahaya. Abu Hurairah tanya lagi. Abu Hurairah ni suka bertanya sebab dia cintakan ilmu. Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang sangat istimewa. Dia memang sukakan ilmu, cintakan ilmu. Di mana Nabi pergi, di sebelah dia ada. Kerja dia memang ikut Nabi, turut Nabi. Dia sanggup tak pergi bekerja, bukanlah malas, tapi rugi masa dia bersama Nabi untuk dengar ilmu Nabi. Ini Abu Hurairah. Tapi dia pelik. Dalam majlis ilmu dia suka duduk kat belakang-belakang. Dia cari tiang-tiang dinding. Itu style Abu Hurairah.
Dalam suku duduk belakang-belakang, kepala tunduk ke bawah. Tunduk style dia gitu. Dia tak tidur pun, style dia kan? Ada ketika lepas Nabi sampaikan ilmu kepada sahabat, Nabi suruh sahabat cerita balik. Bila Nabi suruh sahabat cerita balik, rupa-rupanya yang nak tolong cerita balik tu Abu Hurairah yang mula-mula angkat tangan. Hebat. Sahabat lain yang kat depan-depan yang terkejut belaka. Oh. Dan bila mana Abu Hurairah cerita balik apa yang disampaikan oleh Nabi itu, seperti recall balik, tanpa lupa, walaupun sepatah huruf yang keluar daripada bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Abu Hurairah, tuan-tuan. Abu Hurairah, Dan saya pergi ke mana-mana ni, saya tengok ramai yang macam Abu Hurairah. Memang ramai yang suka duduk belakang-belakang, cari dinding, tiang-tiang, ramai. Kepala tunduk ke bawah. Ini memang confirm keturunan Abu Hurairah. Tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, luahnya bersamaan. Sangkala tu luahnya bersamaan, maka Nabi kata, demi Allah yang menjadikan Rasul, yang menjadikan aku sebagai Rasul, wallazi nafsi biadihi, demi nyawaku yang berada di tangannya, sesungguhnya bulatannya. Nabi tidak sebut keseluruhan sur sangkala. Nabi tidak sebut keluasan sebenarnya sangkala, keluasan semua sangkala itu. Tapi Nabi hanya sebut sesungguhnya bulatannya sahaja. Bulatan tu tempat Israfil tiup sangkala tu. Bulatannya sahaja seluas langit dengan bumi. Luah sangkala, Dan bila mana Allah Ta'ala arahkan semua ruh-ruh itu masuk dalam sangkala, maka Allah Ta'ala pun jadikan Jibril dan Mikail. Barulah Allah Ta'ala hidupkan balik Jibril dan Mikail. Hidupkan balik Jibril dan Mikail. Maka selepas itulah Israfil pun tiup sangkakalanya. Bila Israfil tiup sangkakalanya, maka berlakulah kiamat besar. Kiamat besar itu ialah bila mana Israfil tiup sangkakalanya yang terakhir. Dan ruh-ruh itu keluar daripada sangkala bagaikan, dalam kitab sebut lebah, bagaikan lebah-lebah yang memenuhi ruang angkasa. Ruh tu akan pergi masuk dalam kubur dia masing-masing. Kita manusia ni, ruh kita ni dia tahu kubur dia kat mana. Kubur dia dekat mana dia tahu. Dia masuk dalam kubur tuan dia, lalu dia terus pergi bercantum dengan hujung sulbi. Hujung sulbi, tulang ekor kita ni kan, hujung tulang ekor kita dekat belakang ni. Semua orang ada belakang, hujung sulbi. Mana hujung tulang ekor ni? Hujung tulang ekor ni memang tidak hancur, walaupun kita dikebumikan, kita dimasukkan ke dalam kubur, walaupun semua anggota kita semua ini hancur, tapi hujung sulbi itu keajaiban Allah Ta'ala yang tidak hancur. Maka ruh itu akan masuk dalam sulbi, maka akan terbentuk balik jasad kita. Jasad kita akan dibangun. Semua akan bangkit. Semua bangkit daripada kubur, satu-satu bangkit. Macam cendawan. Macam cendawan tumbuh selepas kena hujan. Bangkit manusia. Bermulalah alam akhirat. Semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tapi jangan bimbang, jangan malu. Syughilan nas, disibukkan manusia ketika itu, tanpa ada satu masa pun nak tengok ke bawah. Tak ada. Nabi bagi tahu kepada Aisyah, bila Nabi ceritakan kisah ini kepada Aisyah, Aisyah kata, aku malu ya Rasulullah wa sawatah. Aku malu kerana kemaluanku akan dilihat oleh orang ketika itu. Tengok dia malu. Orang beriman dia malu. Lalu Nabi tepuk bahu Aisyah. Kamu jangan malu wahai anak Abu Bakar. Sesungguhnya disibukkan manusia ketika itu sehingga lupa orang lain. Semua mata-mata kita bila dibangkitkan
daripada kubur kita nanti, semua mata-mata kita memandang ke langit. Tidak ada satu saat pun memandang ke bawah. Tidak ada satu saat pun memandang ke bawah, kerana takjubnya dengan hari kiamat. Allah, apa yang nak jadi kepada aku? Lalu ketika itu juga kita akan dihambak kepada mahsyar. Ada api yang menghambak kita dan ada malaikat yang menghambak kita pergi kepada mahsyar. Semua pakat menuju kepada mahsyar berlaku. Di ketika itulah kita akan berjalan pergi kepada mahsyar. Pada mahsyar tu Nabi kata ianya berada di bumi Palestin, bumi Syam. Bumi Syam. Lalu ulama spesifikkan lagi bumi Syam itu ialah Palestin. Di Palestin itulah kita akan dibangkitkan. Tuan-tuan, kita akan dihimpunkan. Ada orang tanya lagi, kalau gitu sedaklah ustaz, dia meninggal, dia kebumikan di Palestin, cepatlah dia sampai. Dia bukan lagu tu. Dia bukan sipil lagu tu. Bukan orang yang kebumi dekat Palestin, dekat Jordan, dekat Syria, sebelah dengan Palestin tu dia cepat sampai. Bukan begitu. Dia berdasarkan iman kita. Nabi kata cara kita berjalan menuju kepada mahsyar itu ada 3 keadaan. Yang pertama, ada orang berjalan dengan muka, ada orang berjalan dengan muka, ada orang berjalan dengan kaki. Tapi belum selamat lagi berjalan dengan kaki macam kita berjalan. Yang muka tu memang tak selamat lah sampai, tapi dalam keadaan dahsyat lah. Sahabat Nabi berpelik, bagaimana boleh berjalan dengan muka? Kita baca dalam surah Al-Mulk ayat nombor 22 tu kan, tuan-tuan. Bila mana kita baca surah Al-Mulk ayat nombor 22, kita baca tiap malam surah Al-Mulk tu kan. Cuba tengok tafsiran dia. Surah Al-Mulk ayat nombor 22 tu. Afaman yamshi mukibban, adakah sama orang yang berjalan dengan muka? Itu gambaran orang yang berjalan setelah mana dibangkitkan daripada kubur, berjalan menuju kepada mahsyar. Afaman yamshi mukibban, adakah sama orang yang berjalan dengan muka? Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Dengan orang yang berjalan lurus, dia tidak sama. Tidak sama. Itu pun Nabi kata belum tentu selamat lagi. Yang berjalan seperti biasa ni, seperti mana kita berjalan atas muka bumi, belum selamat lagi. Yang pasti selamatnya ialah yang berjalan dengan kenderaan. Dia ada kenderaan kita. Ada kenderaan kita, tuan-tuan. Yang kita duduk buat ibadah ni, duduk baca Quran, duduk sedekah, duduk bagi sedekah, duduk semayang berjemaah, yang kita duduk bangun malam, yang kita duduk mengaji Quran, yang kita duduk pergi umrah, yang kita duduk tolong bantu orang. Semua ini amal ibadah kita. Amal ibadah kita inilah yang menentukan kenderaan apa yang kita akan naik nanti daripada mahsyar menuju, daripada kubur menuju kepada mahsyar. Ia berdasarkan kepada amalan kita. Ada orang naik kereta, Nabi tidak sebut kenderaan itu kenderaan apa, tapi ulama bahaskan ianya ada pelbagai, ikut amalan masing-masing. Ada yang naik motor, ada yang naik kereta, ada yang naik jet pun ada, naik Concorde pun ada, naik helikopter pun ada, ikut kepada amalan masing-masing. Jadi tidak rugi kalau kita buat amal ibadah banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, insya-Allah. Dan bila mana dia sampai di pada mahsyar, di ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bahagikan kita kepada 3 kelompok, 3 bahagian. Seluruh umat Nabi-Nabi, bermula daripada umat Nabi Adam sampailah kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan bahagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah Ashabul Yamin, golongan yang akan ambil buku amalan dengan tangan kanan. Yang kedua, golongan yang akan ambil buku amalan dengan tangan kiri. Dan yang ketiganya ialah mereka yang tidak payah duduk di pada mahsyar, berjalan daripada kubur tu menuju kepada mahsyar, tapi tengok-tengok terus masuk syurga. Ini yang kita nak, tuan-tuan, terus masuk syurga. Orang lain duduk sibuk, duduk haru biru dalam keadaan susah di pada mahsyar, tapi mereka ini tu masuk dalam syurga. Inilah yang kita bahaskan dan inilah yang kita inginkan, tuan-tuan. Jadi mereka itu jangan duk bimbanglah. Bukan setakat Nabi dan Rasul sahaja golongan VIP ni yang masuk syurga terus ni. Mereka juga itu ialah sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal memeluk Islam. Dan mereka juga ialah umat-umat Nabi-Nabi yang awal datang ke masjid.
yang awal datang ke surau semayang berjemaah. Ini ditafsirkan oleh para ulama kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir. Jadi kita semua berpeluang jadi golongan VIP ni masuk syurga terus, dengan syaratnya bila kita dengar ada orang ajak buat benda baik, kita buat terus, ya. Tapi yang dinilainya mula-mula ialah semayang lah, dan juga seterusnya amal-amal lain lah. Semayang ni kalau azan terus datang ke masjid, kalau boleh sebelum azan lagi dah ada di masjid, di surau. Istiqamah lah. Ini payah, bukannya mudah, payah, tapi inilah ganjaran dia. Bila kita diajak untuk buat kebaikan, kebajikan, kalau ada orang susah, kita tengok orang susah terus kita bantu. Ni tengok orang dulu, lepas orang bantu barulah kita bantu. Lambat-lambat kita awalkan daripada orang lain. Kalau ada orang kena banjir, kita lah yang mula-mula pergi tolong. Apa sahajalah benda-benda baik kita dengar, kita buat terus. Maka sebab itulah Allah Ta'ala sebut was-sabiqun as-sabiqun, mereka inilah orang-orang yang mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia. Mereka ini istimewa, masuk syurga terus, masuk syurga terus, tuan-tuan. Di mana? Di ketika mereka dalam syurga itu, Allah Ta'ala sebutkan lagi, mereka akan duduk berehat di atas katil-katil yang bertakhtakan kebesaran, yang bertatahkan emas dan permata. Duduk berbaring atas singgasana masing-masing, duduk berhadapan dengan kekawan. Kekawan yang masuk syurga direct ni, masing-masing duduk atas singgasana masing-masing, duduk berhadap-hadapan, duduk bersembang. Macam mana kamu boleh masuk syurga terus ni? Dia pak cerita, ini aku lagu ni, ini aku lagu ni. Lepas dia cerita, seronoknya duduk bersembang. Orang lain duduk haru biru dalam keadaan dahsyat di padang mahsyar, tapi mereka ini dalam keadaan seronok-seronok, duduk atas singgasana masing-masing, duduk bersembang. Di ketika itu, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, adanya anak-anak muda lelaki yang dalam keadaan tampan mudanya, yang datang melayani kita. Tuan apa tuan? Tuan apa? Ketika itu kita nak makan apa semua tengok dah ada, dah atas meja. Niat je, rasa je nak makan, tengok dah ada depan mata kita. Nak minum apa semua, tetapi masih lagi ada layanan, masih lagi ada pramugara wildan ni pelayan lelaki lah, anak-anak muda yang sado-sado tu ni. Mereka ni datang daripada mana? Ada ulama kata mereka ini ialah anak-anak orang Islam, anak-anak orang Islam yang mati kecil. Ada pendapat kata bukan anak-anak Islam saja, anak-anak orang kafir juga yang mati kecil sebelum balik. Mereka juga masuk syurga terus. Dan ada pendapat kata mereka ini seperti mana bidadari lah, Allah Ta'ala ciptakan dalam syurga, tidak ada kena-mengena dengan anak-anak yang baru lahir, yang meninggal kecil tu. Mereka ini seperti mana bidadari Allah Ta'ala ciptakan dalam syurga, dan mereka ini memang sedap dilihat lah. Segak duk melayani kita, nak apa tuan, nak apa. Baik, dalam syurga itu juga ketika itunya Allah Ta'ala sediakan arak, minum yang paling kita suka, minum arak, tapi tak boleh minum je, suka minum arak ni. Saya balik Pasir Putih baru ni, duk bersembang dengan kawan saya Mu'allaf. Dia baru masuk Islam. Dia tu asalnya kena buang daerah, datang dari negeri lain, kena buang daerah. Tak ada lah sejahat-jahat manusia, dia kata ni. Memang tengok muka pun, muka beranah dia ni. Tatu penuh tatu. Ni lengan ni yang tak ada tatu, muka, lengan, yang lain semua tatu, penuh tatu. Something ni. Orang kedebek, duit banyak, joli. Kalau naik genteng tu ratus-ratus ribu biasalah. Biasa. Apa yang dia tak buat? Tangan dia tu, jari dia kodong, jari dia tak sempurna, kena tetok, habis lengan. Nampak? Tapi Allah Ta'ala punya kuasa, Allah Ta'ala bagi taufik hidayah kepada dia. Masuk Islam, kahwin dengan orang Melayu pula, jadi security
masjid jadi pengawal masjid bagus dia. Alhamdulillah. Dan dia cerita semua kat saya lah bagaimana rasa minum arak ni. Kita pun rasa nak minum juga kan, rasa nak minum tapi tak boleh lah, kena sabar dulu lah. Dia cerita semua. Dia tak minum arak-arak murah ni, dia tak minum. Arak-arak murah-murah dia tak minum. Dia minum yang high class punya, harga beribu-ribu, satu cawan tu. Panah, so panah. Minum. Alkohol memang banyak lah alkohol kan. Ada 50% banyak. Tapi jangan bimbang lah. Arak dalam syurga ini tidak pening bila diminum. Tidak pening bila diminum. Sikit pun tidak rasa muntah ke, loya ke, nak kencing ke. Itu di antara unsur-unsur arak yang ada dalam bumi ni. Bila mana diminum, ianya ada rasa mabuk, pening, rasa muntah, nak kencing dan sebagainya. Tapi arak dalam syurga nanti ia sedap, lazat. Wa anharum min khamrin lazatin lisyaribin. Dalam syurga itu ada sungai arak, ada sungai arak, dan ianya lazat sangat-sangat bagi yang meminumnya. Bayda lazatin lisyaribin, warnanya putih bersih. Arak warna putih. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Ia tidak mengandungi sesuatu membahayakan dan tidak juga mabuk kerana menikmatinya. Dikatakan bahawa arak dalam syurga nanti warnanya putih lebih daripada susu. Anna khamral jannati asyadu bayadan minal laban. Ianya lebih putih daripada susu. Jadi kalau siapa nak minum arak kena sabarlah. Sabar, dalam syurga nanti kita pakat minum lagi. Sedap lagi ni. Dalam syurga juga adanya buah-buahan. Ni nak cerita golongan VIP ni, golongan yang tuan-tuan akan masuk syurga terus ni. Di antaranya tuan-tuan semualah, kita semua insya-Allah tuan-tuan, yang istiqamah datang awal di masjid ni, yang bila mana diajak buat benda baik, kitalah yang mula-mula buat. Ini ganjaran dia yang Allah Taala sediakan untuk kita. Ketika itu orang ramai, orang lain duduk haru biru di padang mahsyar, tapi kita duduk dalam syurga, duduk menikmatan minum arak, adanya layanan daripada wildan, pelayan-pelayan laki syurga. Nak makan ada buah-buahan. Allah Ta'ala sebut buah-buahan dulu. Tengok Allah Ta'ala ni tahu kan, bila kita nak makan seeloknya kita minum dulu. Sunnah Nabi minum dulu. Lepas minum tu makan buah dulu. Lepas tu barulah makan. Berat ni kita gomong nasi terus ni. Ni cara Allah Ta'ala sebut. Ini tuan-tuan, ini research, kajian sains berdasarkan ayat Quran. Allah Ta'ala ceritakan semua ini untuk kita sebenarnya, rahsia-rahsia. Dan selepas daripada Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan minuman, Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan buah-buahan dulu. Buah-buahan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buah dalam syurga itu berbagai-bagai jenis. Kita ketika ni nak makan buah, tengok musim juga. Dalam syurga nanti tidak ada musim. Buah-buahan Asia pun ada, Eropah pun ada, semua ada. Nak makan apa ada belaka. Walahum fiha min kulli samarat. Semua buah-buahan ada. Dan buah-buahan dalam syurga, ketika mana kita tengok, Allah sedapnya. Ada orang tu dia tengok buah-buahan dalam syurga, dia pergi petik. Dia pergi petik buahan dalam syurga tu. Inna rajula idza naza'a thamaratan. Bila mana dia petik buahan dalam syurga, ada makanah ukhra. Bila dia makan, tengok-tengok buahan yang dia makan tu lebih sedap lagi. Ada tumbuh di tempat lain pula. Depan mata dia, Allah. Dia pergi makan pula. Lepas makan tengok, Allah, tumbuh tempat lain pula. Buah-buah yang sama dan lebih sedap lagi. Oh, hebat tuan-tuan, hebat. Kalau kita rujuk dalam hadis yang lain, pernah Nabi SAW tengah-tengah sembahyang tu, Nabi sedang qiyam. Sahabat duduk belakang. Nabi sembahyang. Tengah-tengah sembahyang itu Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding hijab. Allah Ta'ala menampakkan kepada Nabi buah-buahan dalam syurga yang sedang berjuntai-juntai di atas dahan pokok. Nabi tengah sembahyang, Nabi nampak buah dalam syurga yang duk juntai.
Dengan tidak semena-mena Nabi pun hulur tangan nak petik. Sedapnya Nabi nak petik. Kemudian Nabi tarik balik. Sahabat lepas habis semayang, sahabat tanya Nabi, "Limadza fa'alta hakadha ya Rasulullah?" Kenapa kamu buat demikian ya Rasul? Adakah ianya syariat? Adakah kita semua kena buat macam tu? Tak, ketika semayang. Nah, sahabat ni dia perhati apa yang Nabi buat. Jadi mereka tanyalah. Jadi mereka pun nak buat jugalah. Takut-takut tengah-tengah semayang kena hulur tangan ke macam mana dah. Jadi sahabat tanya Nabi. Nabi kata bukan begitu, bukan syariat. Sebenarnya seketika aku dalam solat tadi, Allah Ta'ala menampakkan aku buah-buahan dalam syurga yang sedang ranum berjuntai di dahan-dahan pokok dalam syurga. Sedap lazatnya. Aku tidak sengaja, aku terus hulurkan tanganku nak petik buah-buahan itu. Sedap sangat. Tapi tiba-tiba Jibril pergi tepis tangan aku. Jibril pergi tepis. Nanti dulu Muhammad, nanti dulu. Nanti dulu. Nabi tarik balik. Ini boleh ke kita sampai macam tu sekali? Boleh kita sampai macam boleh? Semayang nampak buah-buahan boleh? Nampak buah-buahan lain itu dia itu dia baik. Oh, hebat tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Dalam syurga juga, walahmi tayrin mimma yashtahun, adanya daging burung. Allah Ta'ala sebut daging yang paling istimewa, daging binatang yang paling sedap lagi burung lah. Unta tak sedap mana? Tuan-tuan dah makan unta kan? Ada di antara kita yang pernah makan daging unta. Tak adalah sedap mana, tapi dengan lagi lembu tu sedap lah. Sedap lah lagi unta. Kalau kita pergi ke Mekah tu, di Aziziyah tu, tempat orang kita makan nasi arak kan, restoran tu ada restoran unta, sebelah tu restoran kambing. Unta pula dia banyak jenis, bukan je dia makan unta, makan lagi unta yang unta dewasa tu, dia ada beberapa kategori dia. Ada anak unta, baby unta, ada kanak-kanak unta, ada remaja, ada dewasa. Unta dewasa jangan duk makan, kerah tak sedap. Yang nak makannya hashi ni yang baru lepas lahir tu, itu pun kerah juga tapi sedap lah juga. Dia ada restoran unta. Restoran unta ni jika nak dibandingkan dengan restoran kambing, mahal kambing lagi. Sekarang ni harga satu kepala untuk unta tu, bukan untuk satu ekor unta, untuk satu kepala nak makan lagi nasi arak unta, 60 riyal. 60 riyal. Sebelum Covid hari tu 45 riyal ya satu kepala. Lepas habis ni PKP, dia PKP kan, 60 riyal. Kambing tu sekarang ni 85 riyal satu kepala. Sebelum tu 60 riyal ya. Mahal kambing, sedap kambing lagi lah, sedap kambing lagi. Tapi kalau ada orang tu sedap unta, sebab dia tak boleh makan kambing. Tapi tuan-tuan, bila makan daging burung ni, tak nak dah, rasa biasa je. Daging kambing pun sedap lagi daging burung. Siapa-siapa nak makan daging burung, mari ikut saya. Kita pergi Vietnam. Baru ni saya nak masuk, saya pergi Vietnam baru ni. Kawan saya memang nak sediakan daging burung. Tengok bila sampai, ustaz tak boleh masuk, ustaz, perkampungan Islam tak boleh masuk, kerajaan Vietnam tak bagi masuk. Susah lah. Sebab ada orang Islam kita dah masuk dah. 2-3 hari sebelum tu ada satu jemaah kita orang Islam dah masuk dah. So dia tak bagi masuk dah, siapa-siapa masuk. Memang dia susah. Vietnam ni susah dah. Susah. Nanti lepas ni kita akan aturkan program kita semata-mata nak pergi makan daging burung Nak ceritanya tuan-tuan, daging burung dalam syurga nanti, kalau kita nak makan, tengok burung duduk berterbang dalam syurga. Allah Ta'ala sebut, bila tengok je burung duduk terbang dalam syurga tu, sedapnya burung ni, aku nak makan. Tengok duduk depan mata kita dah, muncul dah. Fayaqa'u fi yadihi muqliyan nadaja.
Tiba-tiba muncul di tangan kita dalam keadaan sudah masak digoreng. Daging burung yang kita tengok dia sudah terbang. Tengok ada depan mata kita, duduk di tangan kita. Oh, sedap ni. Nak makan apa? Belada ada. Nak makan panggang pun ada, semua ada. Nak? Lepas makan tu, tengok-tengok burung terbang balik. Ini hebat tuan-tuan. Hebat. Sangat-sangat hebat. Nabi menceritakan lagi bahawa dalam syurga itu adanya Kausar. Kausar ni sungai dalam syurga yang Allah Ta'ala sediakan untuk Nabi dan umatnya. Dan Nabi menceritakan lagi air Kausar itu ianya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Dan di Kausar itu, di sungai Kausar itu terdapat pula sejenis burung. Nabi cerita lagi burung. Lehernya seperti leher unta. Besar burung tu dah. Burung lehernya seperti leher unta. Lalu Sayyidina Umar Ibn Khattab kata, sesungguhnya ini suatu perkara yang sedap dan baik. Oh, sedapnya tengok burung tu besar, no? Lehernya sahaja seperti leher unta. Maka Nabi kata apa? Nabi kata memakannya lebih sedap lagi daripada memandangnya. Memakannya sahaja lebih sedap lagi daripada memandangnya. Akalatuha an'amu minha. Ini nikmat tuan-tuan. Dalam syurga juga adanya bidadari hurun ain. Ada dalam syurga itu bidadara, ada bidadari. Bidadara ialah wildan. Kalau perempuan tanya, ustaz, dalam syurga tak ada bidadara? Ada. Bidadara namanya wildan. Wildan tu pelayan-pelayan lelaki abang-abang sadar, yang pakai cawak tak pakai baju, contohlah. Itu dalam cerita Piramli, dalam cerita orang putih. Baik, dalam syurga juga adanya bidadari ini. Oh, hebat. Bidadari ini Allah Ta'ala sebut ianya sangat-sangat cantik. Kalau kita sekarang ni bidadari ni wanita-wanita comel lah, wanita-wanita comel ni yang dikatakan ianya Allah Ta'ala sebut di sini tidak pernah lagi disentuh oleh mana-mana lelaki. Bidadari ini ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Oh, hebat tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita kena jelaskan, Ini kita kena jelaskan bahawa dalam syurga nanti hurun ain adanya wanita-wanita comel, wanita-wanita cantik. Dikatakan ianya lehernya jinjang dan bermata luas. Lehernya jinjang dan bermata luas. Bagi orang Arab, leher jinjang dan mata luas ini merupakan ciri-ciri keindahan seorang perempuan. Zaman kita sekarang ni, perempuan kalau nak cantik, nak comel, beli gincu dah, maskara dan sebagainya, itu bukan original. Ini original punya, Dan Allah Ta'ala sebut kecantikannya seperti mana permata dan juga berlian. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mana permata dan berlian, berkelip-kelip. Cantiknya bidadari dalam syurga berkelip-kelip. Yang berada dalam sarang, macam seolah-olah Allah Ta'ala ni bagi gambaran nak suruh kita mudah faham. Seperti kita masalahnya permata pun tak tengok lagi dah. Permata dan berlian tersimpan dengan begitu elok. Permata yang elok, permata yang diambil daripada shell, cengkerang tiram. Ianya memang banyak lah. Kalau kita pergi ke negara Arab, di laut-laut Arab tu memang banyak lah. Di Sabah pun ada, banyak. Dan yang dipanggil al-lu'lu'. Orang Melayu panggil apa? Orang Melayu sebut mutiara lah. Mutiara ni dikeluarkan dari cengkerangnya. Mutiara ini bersih dan asli. Tapi banyak mutiara hari ni yang mana ianya tiruan sahaja. Ini asli. Jadi bidadari ini, cantiknya bidadari ini, dikatakan kalaulah dia selok tabir, dia buka tirai nak tengok penduduk bumi ni, nak jenguk
Tengok mata, keluar mata sikit ya, nak tengok jenguk penduduk bumi, nescaya bumi ini akan harum seharum-harumnya. Semua keseluruhan bumi ini akan harum, semua buat kasturi. Dan semua kita tercengang dengan bauan bidadari itu sampai selok. Selok, you know what I mean selok? Bukan selok pintu ni. Ini selok. Terkejut, mati terkejut. Allah sedap ya. Bidadari itu kalau pakai 70 lapis kain, pakai 70 lapis kain, masih lagi menampakkan keputihan kulitnya. Oh hebat tuan-tuan. Banyak lagi lah nak cerita tapi itulah yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Kita kena sabarlah, kena sabar. Nak semua ni kena sabarlah. Siapa-siapa yang nak minum arak kena sabar. Kena sabar. Siapa-siapa yang nak minat kepada perempuan kena sabar. Siapa-siapa yang nak minat kepada nikmat-nikmat lain, apa-apalah. Oh, perempuan suka shopping lah, shopping. Dalam syurga nanti ada tempat shopping, lebih lagi ada belaka. Kena sabar, kena sabar. Kita ni kena sabar. Atas dunia ni kena beli, dalam syurga tak payah beli, semua free belaka. Ini sebagai jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala sebut pada ayat seterusnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan apa yang telah mereka kerjakan. Maka sebab itulah kita kena ingat, benda baik yang kita buat ni semua Allah Ta'ala akan balas belaka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang buat benda baik walaupun sebesar zarah, sebiji atom, apa, pasir lah, lebih kecil daripada pasir lagi atom ni, tapi siapa-siapa yang buat benda baik walaupun sekecil pasir lah, kita kena semua dapat ia pasti akan mendapat balasannya, akan lihat balasannya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitulah juga siapa-siapa yang buat benda tidak baik, walaupun sebesar zarah, dia akan juga melihat balasannya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sesiapa yang buat benda baik, maka Allah Ta'ala akan tambahkan 7. Allah Ta'ala akan tambahkan 10 kali ganda. Ini rahmat Allah Ta'ala. Wa man jaa bis sayyi'ati, siapa yang buat benda tidak baik, fala yuzza biha, maka tidak ditambah. Setakat tu je lah. Kalau dia buat satu je lah kejahatan yang dibalas. Illa mislaha wa hum la yuzlamun, dan dia tidak akan dizalimi. Itu pun ada kemungkinan Allah Ta'ala akan hapuskan balik kesalahannya bila mana dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Seronoknya tuan-tuan, kita buat benda-benda baik ni, ganjaran. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Dalam syurga nanti tidak akan mendengar suatu suara pun, satu suara pun yang sia-sia. Semuanya sedap-sedap belaka. Wala ta'sima. Kita ni dalam dunia ni yang menyebabkan kita ni ada rasa nak marah, hati tak tenang, tidak ada rasa keamanan, menimbulkan keresahan, ada tekanan emosi, ada permusuhan, macam-macam lagi lah. Sebab kita ada dengar berita-berita palsu, fitnah, kata-kata keji, tuduhan dan sebagainya ya. Tambah-tambah nak mengundi macam-macam lah. Jadi kita dalam syurga nanti tidak ada semua perkataan sia-sia, tidak ada kata-kata nista, umpatan, fitnah, tidak ada. Dan kita kena ingat, kita kena jaga mulut tuan-tuan. Mulut ni memang kena jaga. Sebab itulah Nabi kata fa innal harba awwalu lisanu. Sesungguhnya peperangan itu bermulanya berpunca daripada mulut kita. Mulut. Jadi mulut ni kena jagalah. Jangan mudah kita nak cakap apa-apa. Fikir dululah. Dalam syurga nanti tidak ada perkataan lain melainkan salam. Illa qilan salaman salama, selamat selamat. Salaman salama, salaman salama. Sebab itulah Nabi kata siapa-siapa yang nak masuk syurga banyakkanlah beri salam. Salaman salama ini di antara ucapan ahli syurga. Yang kita duk bagi salam ke orang, assalamualaikum, itu ucapan ahli syurga. Siapa-siapa yang nak masuk syurga banyakkanlah bagi salam, afsus salam. Ini bagi salam kepada orang yang terkenal ya. Kalau boleh jumpa saja mana-mana, siapa-siapa saja Islam, bagi salam sambil bertentangan mata. Ini bagi salam, assalamualaikum, mata depan lain, assalamualaikum. Ada tu bagi salam, mata jeling, assalamualaikum, macam nak makan orang. Senyumlah sikit. Senyumlah sikit.
Ini adat-adat kita sama Islam. Kena senyum. Tapi jangan senyum dengan bini orang, sudah lah. Sama kita. Bagi salam. Ucapan salam ini ucapan ahli syurga. Jadi salam-salam ni kita doakan untuk dia. Salam ni, kata Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, bukannya bermakna sejahtera sahaja. Salam ni makna kita bagi salam kepada orang, Assalamualaikum, kita doakan untuknya, ya Allah, Engkau selamatkanlah dia daripada malapetaka, daripada penyakit, ya Allah. Engkau berilah kesihatan kepadanya, ya Allah. Engkau jauhkanlah daripada musibah, bala, apa sahaja yang tidak baik kepadanya, ya Allah. Luas pengertian salam ni, tuan-tuan. Luas, sangat-sangat luas. Kita doakan untuknya, keselamatannya, kesejahteraannya, dan apa sahaja dalam doa itu sangat luas maknanya. Jadi kita bagilah salam, Assalamualaikum. Dan kita juga kena ingat, nikmat dalam syurga nanti, nikmat yang paling besar ialah nikmat salam. Nikmat salam, yang kita duk baca doa lepas sembahyang, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta redha-Mu, ya Allah. Redha itu ialah salam lah. Aku minta redha dan juga syurga. Redha itu salam lah. Salam Allah Ta'ala dalam syurga, itulah nikmat yang paling besar sekali. Nikmat dalam syurga ni, Nabi kata, oh sedap, memang sedap. Di ketika mana kita bernikmat-nikmatan dalam syurga, tiba-tiba Allah Ta'ala datang, ada cahaya datang daripada atas. Kita mendongokkan kepala, rupa-rupanya Allah Ta'ala datang memperlihatkan wajahnya. Allah Ta'ala bukakan hijab, nampak direct Allah Ta'ala. Oh sedapnya kita berpandang-pandangan dengan Allah Ta'ala. Lupa habis nikmat-nikmat lain, lupa habis. Sedapnya memandang wajah Allah Ta'ala, nikmat manisnya lihat wajah Allah Ta'ala. Tapi Nabi kata, bukan itu nikmat yang paling besar, wahai sahabatku sekalian. Bukan itu. Nikmat yang paling besar, seketika kemudian Allah Ta'ala mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Kalau kita terjemuh dalam bahasa Melayu, selamat sejahtera lah, wahai hamba-hambaku penghuni syurga. Itulah nikmat keredaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi salam kepada kita, tuan-tuan. Oh, itulah nikmat yang paling hebat, nikmat salam. Jadi moga-moga apa kita dengarkan itu, Allah Ta'ala tambahkan ilmu untuk kita, dan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk kita beramal, insya-Allah. Saya minta maaf banyak-banyak, tuan-tuan, kerana ambil masa pada pagi ini, masa yang minta maaf yang terlalu lama. Saya pun tidak sedar macam mana saya boleh lama macam ni, sedangkan ada di notis di atas meja ini, Ustaz, kuliah subuh 10 minit saja lepas habis syuruk habis pukul 6.57. Maknanya paling tinggi pun 7.10. Ni saya tiba sampai 7.30. Dia, saya minta maaf banyak-banyak, tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak. Mungkin kebarakatan masjid Kota Damansara ini membuatkan saya berada di awang-awangan. Minta maaf banyak-banyak. Saya minta maaf banyak-banyak, tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak kerana masa yang terlalu panjang pada pagi ini, dan minta maaf kepada pihak pengurusan. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Minta maaf Syekh, Ana pula lupa. Tadi baca dah tadi. Allah.